Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini satu lagi berita yang menggemparkan. Sejak beberapa hari ini katanya rampasan kuasa kerajaan. Adakah perkara ini benar-benar berlaku? Hari ini sahabat-sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Kerana di luar sana, ya semakin tular di media sosial berkaitan katanya, ini dia, katanya akan ada rampasan kuasa menggantikan Ketua Menteri Sabah. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku sahabat-sahabat semua? Kerana semalam juga dikatakan warisan ya, berkumpul bersama dengan adun-adun mereka, membincangkan tidak pasti apa yang mereka ingin bincangkan. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit pencerahan adakah benar perkara ini atau ianya dimainkan oleh pihak pembangkang supaya kerajaan yang ada pada hari ini ya untuk mewujudkan persepsi kononnya wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan itu dan ini dan sebagainya. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia, rampasan kuasa kerajaan. Adakah yang benar atau sebaliknya? Saya ingin memberikan pencerahan berkaitan dengan perkara ini. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini ya semalam juga spekulasi rampasan kuasa di Sabah itu menjadi hangat diperkatakan di media sosial. Ini dia kerana adanya perjumpaan daripada parti warisan kononnya. Itu dia. Jadi sebenarnya semua ini hanyalah katanya spekulasi rampasan kuasa Sabah. Sidang media Safi menjadi majlis teh. Itu dia. Secara tiba-tiba sidang media yang dipanggil oleh Presiden Parti Warisan Muhammad Safi, ya Safi Abdal hari ini telah dibatalkan. Ya, ini di tengah-tengah desas-desus ya mengenai rancangan rampasan kuasa untuk menggulingkan kerajaan Sabah pimpinan GRS dan juga Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Oriental Daily hari ini melaporkan wartawan tempatan yang dimaklumkan mengenai sidang media khas akan diadakan di sebuah hotel di Kota Kinabalu pada 4:30 petang, kemudian diberitahu mengenai pembatalan acara itu pada jam 6:45 petang tadi. Ya, semalam. Sebelum ini, ya beberapa wakil rakyat warisan digesan di hotel itu manakala makanan dan minuman dihidangkan kepada mereka yang hadir pada acara tersebut. Sidang media itu kemudiannya menjadi majlis minum teh, lapor Oriental Daily. Spekulasi mengatakan BN Sabah yang merupakan sebahagian daripada kerajaan negeri bersama-sama parti lain memutuskan untuk bertukar kem dan menyokong parti Safi. Malaysia pula telah cuba untuk menghubungi Safi untuk mendapatkan maklum balas. Itu dia sahabat-sahabat semua. Memang agak mengejutkan kita. Ya, adakah benar berita ini? Adakah benar spekulasi ini yang menyatakan sekumpulan ya ahli politik kononnya mau untuk merampas kuasa, sahabat-sahabat semua. Untuk lebih peneguhan lagi, saya ingin membacakan satu lagi berita. Apakah berita itu ini dia? Adun UMNO jumpa Haji Ji di tengah-tengah spekulasi rampasan kuasa. Adakah itu? Apakah maksudnya? So ini dia. Sejumlah 7 adun UMNO mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah Haji Muhammad Noor di kediamannya semalam di tengah spekulasi wujudnya gerakan untuk menjatuhkan kerajaan negeri pimpinan GRSBN. Ya, menurut berita harian, pertemuan itu yang diketuai Timbalan Pengurusi UMNO Yaakob Khan diadakan selepas Haji Ji berjumpa dengan pimpinan UMNO di negeri pejabat itu. Ya, dan 7 adun itu ialah Andi Muhammad dari Tanjung Batu, Muhammad Hamzan, James Ratib Sugut, Yusuf Yaakob, Harun Durabi, dan juga Rami Unggi. 4 daripada mereka merupakan pembantu menteri dalam kerajaan negeri menurut laporan itu lagi. Haji Ji turut bertemu dengan adun PS dan GRS dalam satu acara sebelum ke perjumpaan di Ibu Pejabat UMNO. Itu dia. Jadi terdahulu petang tadi ya Haji Ji menghadiri majlis ramah tahun baru 2003 bersama semua adun GRS dan juga PS yang menyatakan sokongan tak berbelah bagi kepada kepimpinan Haji Ji, kata bendahara GRS Muhammad Arifin Arif seperti yang dipetik. Maksudnya di sini sahabat semua, apa yang digambar gemburkan ya di media sosial ketika ini adalah satu pakatan ya, adalah satu perbuatan
ya untuk mewujudkan ya kononnya kerajaan Sabah hari ini bakal tumbang karena katanya ya akan ada rampasan kuasa, tapi semuanya itu hanyalah mainan polemik semata-mata untuk mewujudkan keresahan kepada rakyat khususnya. Jadi apa yang ingin saya kongsikan satu lagi berita ini adalah berkaitan dengan adun-adun daripada Pakatan Harapan. Ya, adun Pakatan Harapan hari ini menyatakan untuk memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini, dan juga mereka katanya tidak bersetuju untuk dan juga menyokong bentuk kerajaan pintu belakang. Itu dia. Katanya lagi kesemua 7 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakatan Harapan PIHES Sabah hari ini menyatakan pendirian tidak sama sekali menyokong pembentukan kerajaan melalui pintu belakang. Ya, cukuplah dengan pintu belakang ini, cukuplah dengan pengkhianatan. Apa yang kita mau, rakyat mau hari ini adalah untuk kerajaan yang ada memfokuskan ya untuk membantu, untuk memulihkan ekonomi. Karena kita tahu ya dalam masa 2 tahun ini apabila gerakan pintu belakang tebuk atap pengkhianatan mandat ini dilakukan ya oleh setengah ahli-ahli politikus yang rakus mahu berkuasa, akhirnya yang terkesan yang menjadi mangsa keadaan adalah rakyat. Karena dalam situasi ya ketidakstabilan ekonomi, ya ini tidak membawa berita baik-baik buat negara, mungkin juga kepada negeri-negeri lain. Karena ya contohnya pelabur-pelabur tidak akan masuk karena takut ya dengan keadaan politik yang tidak stabil. Begitu dengan nilai ringgit, kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi yang terkesan adalah rakyat, bukan mereka-mereka politikus. Jadi rakyat hari ini tidak akan memaafkan sesiapapun ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri untuk melakukan sekali lagi tindakan untuk membentuk ataupun mengkhianati mandat sekali lagi. Kalau mahu, biarlah berperang, berlawan ya di dalam PRU atau PRN yang akan datang. Ini sepatutnya yang dilakukan. Ya, katanya lagi, Adun berkenan berpendirian sebarang usaha untuk menubuhkan kerajaan baru seharusnya berdasarkan agenda yang konstruktif dan polisi yang baik demi kepentingan rakyat Sabah. Tambahnya, jika tidak, rakyat akan marah serta melihat ahli politik tamak kuasa dan mau merampas kuasa serta merta. Kami juga menyatakan pendirian dan keputusan secara en blok untuk memastikan kestabilan politik Sabah dibina agar tadbir urus pembangunan dan juga perkhidmatan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar menurut mereka dalam kenyataan itu. Itu dia. So, kita tahu siapa-siapa adun mereka, antaranya ialah pengurus PIHES sendiri, Datuk Christina Liu, Menteri Pembangunan Usahawan, Koperasi Datuk Iwon Benedik, Datuk Fung Min Pun Jinze, Jenny Lasimbang, Tan Lifat dan juga Peto Galim. Jadi apa yang mereka nyatakan hari ini daripada pihak Pakatan Harapan adalah satu tindakan yang terpuji ya, sepatutnya dilakukan. Kita tidak mahu lagi melihat ya keadaan yang huru-hara, keadaan yang tidak stabil, ekonomi yang merudum, nilai ringgit jatuh dan sebagainya. Hanya karena ketamakan kuasa setengah ahli-ahli politikus yang mahu untuk berkuasa, untuk merampas jawatan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan pandangan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan saya supaya kerja atau gerakan untuk merampas kuasa ini tidak seharusnya berlaku? Sepatutnya mereka harus memberikan fokus untuk membangunkan negara, membangunkan negeri, dan sekaligus ya menjaga kebajikan rakyat di luar sana. Kita sudah nampak kesan ke atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh bersatu daripada ahli-ahli MP daripada PKR dan juga UMNO ya, apabila mereka mengkhianati dan sekaligus menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. Kesannya sangat mendalam terhadap rakyat dan kita tidak mau lagi terjerumus dengan perkara-perkara seperti ini. Adakah Anda bersetuju? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan Orang Dapat Channel dan sentiasa memberikan sokongan padu. Sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Almannya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.